Selamat sejahtera kepada semua. Ni kita sebenarnya hari ini untuk nak membincang mengenai kes Goodner and Brother. Jadi berbalik kepada fakta kes, secara asasnya Goodner Brother ni merupakan syarikat yang operasinya dimiliki oleh ahli keluarga itu sendiri, di mana mereka adalah wholesaler pengeluar tayar, di mana mereka membeli daripada pembekal dan menjual kepada pelanggan. Okey. Jadi berbalik kepada fakta kes yang kita dah belajar ni, isu yang timbul dalam kes ni adalah sebenarnya Woody yang telah dilantik sebagai pengurus jualan ni di Hinton, kalau tak silap saya, telah difailkan kes oleh syarikat Goodner ni atas salah laku penyelewengan dan penipuan atas jabatan inventory-nya. Jadi saya berasalah bahawa masalah ini sebenarnya berpunca daripada kekurangan kawalan dari segi dalamannya. Jadi saya nak tanya kepada sesiapa, sebenarnya apa objektif kawalan dalaman yang patut ditetapkan dalam jualan Goodner Hunton ni? Okey, pada pendapat saya rasa batasan akses fizikal ke atas sistem perakaunan dan gudang seharusnya menjadi objektif utama kawalan dalaman. Sebagai contoh, macam kaki tangan pejabat perlu pastikan bahawa akses ke atas aset fizikal dan sistem maklumat perlu dikawal dan dihalang dengan betul kepada pegawai yang diberi kuasa saja. Sebab kita tengok dalam kes ni, selain daripada bookkeeper, pengurus jualan dengan wakil jualan pun ada memiliki akses yang tak terbatas ke atas sistem perakaunan syarikat dan gudang. So ini boleh menyebabkan berlaku penipuan kalau tak dikawal. And then dalam masa yang sama, pengasingan tugas juga amat penting. Macam syarikat tak boleh biarkan seorang pekerja lakukan kerja-kerja di bahagian lain. Contoh macam dalam kes ni kita tengok wakil jualan ni dia boleh buat kerja bookkeeper, lepas tu dia ada akses terus ke stor gudang dan wakil jualan pun boleh hantar pesanan kepada pelanggan. Ya, so ini semua boleh menyebabkan berlaku penipuan. Lepas tu kaki tangan pejabat jualan Huntington juga perlu pastikan bahawa setiap transaksi harus mempunyai kebenaran yang tepat untuk mencegah penggunaan sumber yang salah. Contohnya macam kaki tangan pejabat jualan kena dapat persetujuan daripada pihak pengurusan atau pengurus untuk setiap transaksi. Sebab dengan terapkan objektif ni, kekurangan inventory dapat dikurangkan dan akan buat semua urus niaga berjalan lancar. So ini akan elakkan juga dari berlakunya double entry transaction atau transaksi yang palsu. So akhirnya kesahan atau validity juga harus jadi objektif kawalan dalaman yang utama. Sebab kaki tangan pejabat jualan kena pastikan semua urus niaga yang direkodkan perlu mewakili peristiwa ekonomi yang sebenarnya berlaku. Dan setiap peristiwa tu dilaksanakan sesuai dengan kebenaran umum pihak pengurusan. So itu pendapat saya. So saya nak tanya Linda, kalau tengok kes ni, pandangan Linda apa kelemahan kawalan dalaman utama dalam operasi unit Huntington ni? Okey, kat sini kita boleh tengok yang pertama sekali saya boleh nyatakan bahawa syarikat ni dia kawalan dalaman ni kelemahan kawalan dalaman diorang ni dari segi ketidakjujuran pekerja tu. Contohnya macam syarikat ni dia sangat bergantung kepada kejujuran dan juga integriti pekerja yang mana mereka ambil daripada melaksanakan sistem kawalan dalaman yang sangat luas. Jadi ini menyumbang kepada tidak adanya sistem dalaman yang sesuai untuk memeriksa calon pekerja dan juga penilaian prestasi pekerja secara berkala yang pada gilirannya akan mendedahkan bahawa yang Woody ni dia mempunyai hutang yang tertunggak dan juga dia ni mengurus akan dan juga pengurus akan mengikuti aduan daripada
pelanggan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi akses percuma ke kawasan simpanan inventory, iaitu okay, oleh kerana Woody ni dia mempunyai free access, maksudnya macam mempunyai akses yang langsung ke kawasan penyimpanan inventory, dan juga mempunyai keizinan untuk sering memuat dan juga menyampaikan pesanan pelanggan secara terus. Dia maksudnya dia pergi sendirilah. Syarikat itu kita boleh konkludkan bahawa syarikat itu dia tidak mempunyai keselamatan fizikal inventory yang betul. Sampai itu dia juga dia dapat masukkan dirinya sebagai anggota pasukan audit yang terdiri daripada 3 orang, iaitu pekerja audit tu dia tidak berpengalaman, yang kadang-kadang dia pun menghitung sekali inventory tersebut. Oleh itu, dengan memiliki keselamatan fizikal aset yang betul ialah sangat penting untuk memiliki kawalan dalaman yang efektif, dan itu akan membatasi kemampuan Woody tu untuk melakukan segala tindakan dia. Okay, yang ketiga adalah akses yang percuma kepada sistem perakaunan. Oleh kerana Woody ni dia sebagai sales representative, iaitu wakil penjualan, dia mempunyai akses yang tidak terbatas kepada sistem perakaunan. Jadi perusahaan tersebut dia tidak melaksanakan pemisahan tugas yang sesuai, yang pada gilirannya ini akan memungkinkan Woody ni dengan mudah untuk melakukan penipuan tersebut. Selain itu, dia dapat melakukan sebahagian besar fungsi yang menjadi ciri kitaran pembelian, seperti mengizinkan pesanan pembelian pelanggan yang sudah mapan, menyetujui pengembalian pesanan pembelian, dan juga mengeluarkan memo kredit. Okay, yang seterusnya adalah mungkin sistem perancangan sumber perusahaan perakaunan, iaitu ERP, yang dalam bahasa Inggerisnya adalah Enterprise Resource Planning, ERP. Syarikat tersebut maybe dia tidak berkesan. Jadi sistem ERP mereka dia lebih sesuai untuk perniagaan kecil daripada syarikat besar seperti Goodner Brothers ni. So yang terakhir adalah pada pandangan saya, syarikat ni dia tidak mempunyai strategi perniagaan yang tidak memadai, yang mana perusahaan mereka dia fokus kepada peningkatan penjualan dan tidak terlalu menekankan adanya sistem kawalan dalaman yang luas. Jadi untuk mencapai tujuan operasi dan strategi mereka yang tinggi, syarikat ni dia memotong perbelanjaan operasi dengan ketara, termasuklah perbelanjaan untuk langkah-langkah kawalan dalaman, yang pada gilirannya mereka secara signifikannya akan mendedahkan mereka kepada risiko penipuan. Okay, itu adalah kelemahan dia. Dekat sini saya nak tanya dekat kawan saya, iaitu Mira. Boleh tak bagi beberapa polisi ataupun prosedur kawalan untuk mengurangkan kelemahan yang Mira tengok, yang Mira kenal pasti dekat soalan 2. Okey, dengan kelemahan tersebut, maka Goodner perlukan kawalan untuk mengatasi kelemahan tersebutlah kiranya. So yang pertama, Goodner perlukan kawalan pengasingan tugas yang ketat. Okey, dalam kes ni Woody hanyalah bekerja sebagai wakil jualan. So wakil jualan ni dia ditugaskan untuk mencari customer lah. So untuk penghantaran kepada customer, keluar masuk inventory bukanlah tugas yang perlu diberi akses kepada Woody. Dan terutamanya Woody ni sepatutnya tiada akses terhadap sistem accounting syarikat, kerana itu bukanlah tugas Woody. Sebab Woody kan hanya sebagai wakil jualan. So walaupun Woody ni telah bekerja lama dan pihak atasan
telah apa orang kata memberi kepercayaan lah kepadanya. Tetapi syarikat juga berperanan penting dengan bertanggungjawab menentukan setiap tugas-tugas pekerja tanpa bertindan. So Udi tak ada akses lah kalau dia memang bukan tu memang kerja dia, tugas dia. So kat sini kawalan pengasingan tugas ini penting bagi mengelakkan terjadinya pekerja seperti Woody yang telah mempergunakan kuasa tersebut dengan helahnya bagi kepentingan diri sendiri. Okay. So kawalan kedua yang kita boleh guna ialah guna mengawal keselamatan iaitu di gudang dengan lebih ketat lah sebabnya di gudang tu guna boleh install security cameras CCTV ataupun mencipta kikat sistem kepada pekerja gudang yang so dekat pekerja gudang ni dia ada kikat sistem, hanya mereka sajalah yang boleh akses ke dalam warehouse gudang tersebut. Sebab dalam warehouse tu kan memang ada simpan inventory syarikat apa semua. So apabila pekerja gudang ataupun pekerja penghantaran mempunyai kikat maka perkara seterusnya yang boleh mereka buat adalah pekerja itu harus menandatangani dokumen dengan menyertakan tarikh dan masa apabila barang itu dipindahkan dari gudang ke penghantaran. So kat sini tarikh dan masa tu penting untuk kita boleh tengoklah bila inventory keluar masuk apa semua. So kat sini kalau Woody tak, kiranya kalau Woody tu bukan pekerja gudang, dia tak ada akses lah untuk masuk terus ke gudang tu. So dekat sini kita dapat menghalang Woody untuk ambil inventory tu ataupun mencuri inventory tu untuk dijual di luar dengan harga yang lagi murah. So oleh itu bagi saya itulah kawalan yang penting untuk mengatasi kelemahan tersebut. Okey, Adlina, saya nak tanya, ada tak polisi ataupun kawalan selain daripada yang telah saya nyatakan tadi? Okey, kalau macam yang Amira dengan Linda cakap tadi pasal ERP, ada apa? Enterprise Resource Planning kan. So kalau kita tengok accounting system yang Goodner Brothers gunakan, dia gunakan accounting system yang characterized untuk small type of company. Padahal kalau kita tengok Goodner ni dia ada banyak inventory, ada banyak client, customer. So sepatutnya dia gunakan large size company punya accounting system. So benda tu akan jadi lagi efektif dan efisien lah untuk company dia. And lagi satu, untuk accounting system yang diorang gunakan ni, diorang sepatutnya gunakan one functional side of purchasing system. Yang mana kalau pekerja ni kita khaskan dia untuk masukkan data sahaja kan. So diorang boleh masukkan data je. And dalam purchasing cycle tu ada satu part authority. Dalam authority tu ada transparency. So maksudnya bila employee masukkan data, apa management atau orang atasan dia boleh tengok lah apa dia punya data yang employees tu masukkan lah kan. So bila boleh tengok, so ada transparency kat situ, kita pun boleh detect any missing inventories. Contohnya sebab Woody kan dia kira macam mencuri inventory Goodness tu. So daripada situ apa management boleh detect lah apa-apa fraud ataupun inventory yang hilang. Yang kedua, benda ni tak nampak sangat, tapi kalau dalam case ada satu part tu yang mana customer ni dia komplain dekat Woody kan, yang dia sepatutnya bayar harga sekian tapi apa yang Woody suruh dia bayar lebih daripada tu. So customer ni dia just menyuarakan komplain dia tu dekat Woody. Kalau sepatutnya polisi yang customer kena ikut adalah dia kena suarakan komplain tu dekat pihak pengurusan. So bila dia komplain dekat pihak pengurusan tu dia boleh one by one lah dengan customer ataupun klien untuk settlekan benda ni. And itu pun kalau customer buat komplain. Tapi kalau customer yang tak komplain, dia just bayar apa yang Woody nak. So secara tak langsung kat situ, dia ni kira macam menyokong apa
yang Woody tu buat, ataupun dia ni kira macam backup lah kepada fraud yang Woody ni buat. So kat situ kalau tak ada complaints to management, so susahlah benda tu kita nak resolve kan. And kalau kat sini saya statekan yang macam customer ni salah satu pihak lah yang tak bertanggungjawab lah kan. So saya nak tanya Rama, selain daripada customer ataupun selain daripada Woody ni kan, siapa yang you rasa bertanggungjawab dengan kesalahan-kesalahan management dalam Baiklah, terima kasih atas soalan yang ditanyakan tadi. Jadi pada pendapat saya, terdapat 3 pihak yang bertanggungjawab dalam kehilangan inventory syarikat. Pihak pertama ialah juruaudit dalaman, sebab sistem kawalan dalaman terhadap inventory syarikat ini sangat lemah seperti mana yang telah dibincangkan oleh saudari Linda tadi. Jadi ia sebenarnya memberi ruang atau peluang kepada Woody untuk melakukan fraud atau penipuan tersebut. Jadi saya berpendapat bahawa juruaudit dalaman merupakan pihak utama yang bertanggungjawab atas kehilangan inventory syarikat. Kerana jika kawalan dalaman syarikat tersebut adalah bagus, ia mampu mengelakkan atau mengesankan penipuan ini pada peringkat awal, dan kemungkinan fraud ini berlaku adalah sangat-sangat tipis. Jadi saya di sini ingin menegaskan bahawa ia merupakan tanggungjawab juruaudit dalaman untuk memastikan kawalan inventory syarikat adalah kukuh. So itulah pendapat saya bagi pihak juruaudit dalaman. Seterusnya saya akan jelaskan pihak kedua, iaitu pengurus jualan, iaitu Gracie, kerana dia tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai pengurus jualan dengan betul. Hal ini dikatakan kerana Gracie tidak pernah membincangkan aduan pelanggan dengan pihak pengurusan, tetapi hanya menyimpan fail seperti mana yang diajar oleh pengurus lalu. Jadi pengesanan kekurangan atau kehilangan inventory tidak dapat dilakukan. Jadi saya di sini ingin menegaskan bahawa jika tugasnya dijalankan dengan betul, rasa inventory dapat dielakkan, kerana saya lebih percaya bahawa pihak pengurusan akan segera meliti aduan pelanggan jika perkara ini dibincang, dan mungkin perkara ini boleh dikesan dan boleh dielakkan pada peringkat awal lagi. Pihak yang ketiga ialah Al Hunt, iaitu rakan kepada Woody, kerana dia telah melibat secara langsung di mana dia mengetahui salah laku Woody tetapi tidak melaporkan kepada mana-mana pihak bertanggungjawab dan terus bersubahat dengan Woody bagi menjual tayar pada harga yang murah kepada pelanggan luarnya. Jadi ia telah menjadi motivasi dan menjadikan Woody lebih berani untuk melakukan fraud tersebut. Jadi berdasarkan pengujian saya tadi, saya percaya bahawa 3 pihak ni, iaitu juruaudit dalaman, pengurus jualan iaitu Gracia dan Al Hunt, adalah merupakan pihak yang bertanggungjawab juga dalam kehilangan inventory syarikat, dan juga boleh dikatakan sebagai tulang belakang bagi fraud yang telah dilakukan oleh Woody. Saya berharap menjawab soalan Adlina tadi, ya. Menjawab Rama, terima kasih. Jadi itu sahaja perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa untuk menimba ilmu bersama. Sekian, terima kasih semua.